Mata hati ni ada 5 jenis. Ada kategori pertama, mata hati dia mati. Yang kedua, mata hati yang tertutup atau terdinding. Mata hati yang ketiga, iaitu mata hati yang mula bercahaya ataupun cahaya mata hati. Kemudian barulah dinamakan ainul qalbi ataupun ainul basirah. Barulah celik sepenuhnya mata hati dia. Tapi yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ialah kita tak nampak. Sebab tu kalau boleh minta dengan Allah, ya Allah, Engkau anugerahkan ke dalam hati aku, ya Allah. Sebab yang nampak bicara ni bukan dengan akal. Yang nampak bicara ni dengan hati. Nampak dengan mata hati. Dan hati ni mesti ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, hati tak akan nampak. Sebagaimana mata ni, kenapa kita nampak? Sebab ada cahaya. Sebab tu dalam kitab hikam, Imam Ibn Ata'illah Skandari, dia bicara tentang kedudukan hati. Hati ni ada mata. Mata hati ni ada 5 jenis. Mata hati ni ada 5 jenis. Tolong catat sikit, saya bagi tahu. Ada kategori pertama, dinamakan mata hatinya ialah mautul qalbi. Mautul qalbi ataupun fasadul qalbi. Mata hati dia mati, ataupun hati dia tu mati, atau hati dia sudah rosak, maka mata dia pun buta dan rosak pandangan mata dia. Yang ni mata hati orang kafir. Ya, mata hati orang kafir. Mata dia buta atau mata hati dia mati. Yang kedua, masdudatul qalbi. Masdudatul qalbi ni istilah dia, tulis dalam bahasa Melayu pun boleh dah. Mata hati yang tertutup atau terdinding. Mata hati yang tertutup atau terdinding. Dia ada mata hati dia. Mata hati dia celik, tapi tertutup dengan dosa, dengan maksiat, dengan sifat ujub, sifat bangga diri, sifat rasa hebat diri, tertutup. Baik. Mata hati yang ketiga dinamakan syu'aul qalbi ataupun syu'aul basirah. Syu'a' S W U, syu'a'. Ni bahasa Arab lah ya. Shin, ain, alif, ain. Syu'a'. Shin, ain, alif, ain. Syu'aul basirah. Dia boleh sebut qalbi, dia boleh sebut al-basirah. Iaitu mata hati yang mula bercahaya ataupun cahaya mata hati. Cahaya mata hati. Di sinilah bermulanya seseorang yang mata hati dia sudah bercahaya, dia mula nampak Allah dekat dengannya. Allah dekat dengannya. Bila mana hati dia? Baik, sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan rasa puan-puan dekat ke jauh dengan Allah? Allah memang dekat dengan kita. Jangan salah faham ya. Kalau tanya Allah dekat tak dengan kita? Allah maha dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Kita dekat tak dengan Allah? Rasa. Akhir sekali kita rasa, mungkin kita tak tahu, atau mungkin kita rasa malu dan segan nak cakap, saya dekat dengan Allah. Oh, kalau macam tu kita dekat dengan Allah, tak payahlah kita ni minta doa dengan orang lain, kerana kita dekat. Tak perlu minta orang lain solat hajat untuk kita, sebab kita dekat. Tapi kalau dia rasa dekat dengan Allah, kenapa? Kerana hati dia sudah mula bercahaya. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan makin kurang bermaksiat pada Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia makin bertambah ibadah dia pada Allah. Jadi kita tanya soalan, kita dekat tak dengan Allah? Dekat. Bertambah tak ibadah kita? Makin bertambah tak?
Tak. Maksiat makin dah tinggal ke belum? Belum. Itu bukan dekat. Kita je rasa dekat. Orang yang memang betul-betul dekat dengan Allah, ibadah dia makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dosa dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Baik, tak apalah, nanti lambat sangat. Itu yang ketiga. Bermula di sinilah seseorang itu akan mula dia melihat segala sesuatu itu dari Allah. Kemudian barulah dinamakan ainul qalbi ataupun ainul basirah. Ainul basirah. Barulah celik sepenuhnya mata hati dia. Bila mana celik sepenuhnya mata hati dia, maka dia nampak Allah segala-galanya. Dia sudah tidak nampak dirinya dan tidak nampak makhluk. Tidak nampak begitu apa maksud? Tidak nampak segala kesan, segala bantuan daripada dirinya dan orang lain, semuanya dari Allah. Itu maksud dia yang kita sedang bincang ni. Untuk sampai ke tahap yang kita bincang tadi, seluruhnya kita nampak Allah yang menentukan, Allah yang memberi, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan, Allah segala-galanya, sehingga kita menafikan diri kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia berada, mata hati dia tu dah mula terbuka. Bukan sekadar bercahaya, terbuka. Minta dengan Allah. Yang paling tinggi mata hati dia disebut hakul basirah. Ya, hak sebenar-benar dia nampak segala-galanya adalah Allah, dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan segala-galanya. Yang tadi dia masih nampak diri dia tapi dia menafikan. Yang ni lenyap segala-galanya, dia nampak segala-galanya wujud Allah. Jangan salah faham ni. Apa makna dia nampak wujud Allah? Segala yang dia lihat ini adalah kesan daripada wujud Allah. Kesan. Tengok langit, tengok bumi, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok siang, tengok malam, tengok diri kita. Sebab tu perempuan suka kan duduk depan cermin kan? Suka Antara salah satu yang menjadi kesukaan orang perempuan duduk di hadapan cermin. Betul ya? Mana boleh tak? Tadi duduk tak sebelum datang tadi? Sebelum datang tadi duduk? Tengok cermin tak? Tengok. Mana ada tak tengok? Mesti tengok. Siapa pakai keluar saja tak tengok-tengok? Mana ada? Mesti tengok. Kalau tidak pun tengok cermin kereta. Kan? Tengok. Ini yang depan ni yang penting ni. Betul ya? Maka di saat puan-puan duduk di hadapan cermin, jangan sekadar tengok zahir diri ini, tengok siapa pencipta diri kita. Tengok macam ni. Tengok Allah. Itulah maksud saya. Salah tak duduk depan cermin? Tak salah. Tapi jangan lihat sekadar diri ini. Lihat siapa pencipta diri kita. Lihat bulu kening ni kan. Ada tambah tadi tak hitam-hitam sikit. Kemudian berhenti sekejap. Allah. Macam tu lah. Maknanya kalau perempuan macam tu, mata hati perempuan sudah terbuka. Bukan sekadar mata zahir ni melihat diri, tapi mata hati ni melihat siapa pencipta diri. Allah. Gitulah maksud dia. Dan salah satu yang hati kita kena lihat, seluruhnya ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Lepas tu jangan risau. Ya Allah, suami aku yang dia keluar rumah ni, ya Allah, aku serah di suami aku padamu, ya Allah. Engkau letak di bawah kekuasaanmu, tolong jaga dia, ya Allah. Boleh? Pernah cakap tak macam tu? Tu nak keluar lah tu. Nak balik bila tak tahu lah tu. Itu je yang kita cakap. Puan-puan, kalau suami keluar rumah, abang, sekejap abang ya. You ni apa? Apa ni? You nak pesan apa? Tak, I tak nak pesan apa-apa. I nak pesan you pada Allah. Ya Allah,
suami aku ni dia nak keluar rumah ya Allah, kau tolong jaga dia ya Allah, jaga iman dia ya Allah, jaga akhlak dia ya Allah, jaga maruah dia ya Allah, selamatkanlah perjalanan dia ya Allah, selamatkanlah kembali dia ya Allah. Puan-puan, saya rasa dia pergi 5 minit dia balik.